Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Di mana seperti biasa kita singkapkan kisah di sebalik segala berita, segala tajuk utama yang kami bawakan di saluran 501 ini sepanjang hari, setiap hari. Semalam adalah satu hari yang agak padat dengan laporan berita. Khasnya berkenaan dengan undi belanjawan 2021 yang berlangsung di Dewan Rakyat. Begitu sibuk dan begitu banyak maklumat yang kita dapat dari Dewan Rakyat semalam. Liputan kami juga dipercepatkan dan ditingkatkan semalam sepanjang hari untuk membawakan anda berita terkini berkenaan dengan status belanjawan 2021. Sehingga kita mungkin terlepas pelbagai kisah-kisah menarik di sebalik berita itu. Sebagai contoh, Ahli Parlimen Gomusang daripada UMNO, Tengku Razali Hamzah, menjalinkan kerjasama dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga memilih untuk tidak hadir dalam sesi pengundian belanjawan semalam untuk memboikot belanjawan itu. Ini satu kisah yang kita mahu singkap kerana ia menarik seorang ahli parlimen veteran dan juga sosok yang agak berpengaruh dan juga agak senior dalam Badan Penasihat UMNO. Seolah-olah kita lihat tidak mengikut trend ahli-ahli parlimen UMNO yang lain khasnya berkenaan dengan belanjawan 2021. Apa yang kita boleh garap daripada keputusan beliau? Apa mungkin signifikan tindakan kuli kepada arena politik negara secara keseluruhannya? Adakah ia akan membuka norma politik ini menjadi lebih terbuka dan demokrasi menjadi lebih matang, iaitu mungkin setiap ahli parlimen tidak mengikut parti dalam setiap keputusan yang diambil? Saya mahu berbincang dengan wartawan kami Faris Azman yang ada berbicara dan mengupas isu ini bersama dengan penganalisis politik berkenaan dengan keputusan kuli untuk tidak mengikut trend menyokong belanjawan 2021. Faris, apa yang kita boleh singkapkan? Baik, dengan apa yang berlaku sebenarnya, Luqman, apabila saya menemubual penganalisis politik USM, Universiti Sains Malaysia, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian mengatakan bahawa kita perlu melihat bagaimana gerakan kuli ataupun Tengku Razali ini yang lebih kita kenal sebagai kuli ini daripada awal. Kerana beliau pernah menulis pucuk surat kepada Speaker Dewan Rakyat mengatakan beliau tidak bersetuju dan akan menolak belanjawan rang undang-undang belanjawan 2021. Tetapi apabila pada Isnin apa dikatakan oleh Luqman itu jelas penganalisis politik sebentar tadi mengatakan bahawa ia tidak mengejutkan. Tetapi untuk melihat seteru politik yang pada semangat 46 jika kita imbas kembali Tengku Razali ketika itu bagaimana dengan UMNO, bagaimana dengan beliau dan seteru politiknya Tun Dr. Mahathir Mohamad akhirnya dapat bekerjasama, bukan kita katakan sebagai bekerjasama, tapi duduk semeja dengan menyatakan mereka menolak belanjawan 2021. Dan jelas Profesor Dr. Siva sebentar tadi juga mengatakan bahawa apa pendirian yang beliau katakan itu adalah pendirian jelas, itu adalah pendirian beliau sendiri. Tetapi pada masa yang sama, ia memberi situasi sukar kepada UMNO kerana kuli ini merupakan penasihat UMNO sendiri, veteran UMNO. Pada masa yang sama beliau berpengaruh dan beliau berpengalaman. Justru itu ia memberi detik sukar ataupun situasi yang suasana yang agak sukar kepada UMNO untuk mengambil tindakan kerana kita tahu beberapa artikel-artikel kita sebelum ini, reaksi-reaksi daripada pemimpin UMNO sendiri mengatakan bahawa ada yang tidak setuju dengan apa dikatakan oleh Tengku Razali Hamzah ini. Ia dilihat tersasar sedikit dengan apa yang UMNO, pendirian parti sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Siva pada September lalu, Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga turut mengeluarkan kenyataan bahawa boleh memilih sesiapa saja dan terpulang kepada mana-mana individu ataupun pemimpin politik dan sebagainya. Jadi ia jelas Dr. Siva, ia memberi sedikit kekeliruan kepada setiap pemimpin negara akar ahli akar umbi parti itu sendiri. Pada masa yang sama apabila kejadian ini berlaku, apabila kita melihat sidang media pada Isnin, dua sosok negarawan yang boleh dikatakan negarawan yang kita lihat berpengalaman luas dalam bidang politik sejak daripada tahun 80-an 90-an, sejak dahulu pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 22 tahun sehinggalah kini. Ia memberi tidak ada satu keputusan hakiki yang dibuat oleh parti itu sendiri. Jadi ia memberi ruang kepada ahli parlimen Gomusang ini untuk memberi pendirian beliau sendiri. Dan apabila kuli ini tidak hadir dalam sidang Dewan Rakyat belanjawan 2021
bacaan kali ketiga ini, ia memberi tidak jelas Dr. Siva, ia tidak mempengaruhi mana-mana pihak. Kerana beliau tidak ada di situ, tidak menolak secara fizikal, tetapi beliau menolak secara tidak hadir dan berkecuali. Dan mungkin kita nak dengarkan sikit apa dikatakan oleh Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM mengenaan dengan isu di antara sosok politik ini. Kita dengarkan dahulu. Saya merupakan nasihat UMNO dan tindakan beliau untuk bersama dengan pemimpin perbankan dilihat tukar diterima oleh Akademi dan juga sebagai satu isyarat yang boleh mengirukan kepada parti. Tapi beliau sendiri menyatakan bahawa yang boleh dibuat dari Parlimen adalah mengambil keputusan berdasarkan kepada pendirian sendiri dan bukannya parti. Bermakna kita wujud satu garis pemisahan. Apakah beliau mengakui boleh melakukan tindakan berdasarkan kepada pendudukan sebagai seorang ahli parlimen ataupun menepikan keputusan yang dibuat secara menyeluruh dan konsensus persendirian bahawa ketua BIS yang akan mencadangkan satu keputusan. Dalam konteks ini saya percaya UMNO sendiri pun akan berada dalam keadaan yang sukar untuk membuat keputusan. Malahan bukan mudah untuk mengambil tindakan terhadap seorang pemimpin yang berpengaruh yang ada di bawaannya, apatah lagi mengetuai semua penasihat. Dan saya percaya selagi tidak ada aduan, selagi itulah UMNO melihat ini bukan satu isu yang boleh dibesarkan kerana boleh mempengaruhi sokongan di peringkat akar umbi. Bagi saya melihat bahawa tindakan Tengku Razali merupakan tindakan sebagai seorang ahli parlimen yang walaupun dilihat memberikan mesej atau syarat berbeza, tetapi keputusan yang dibuat beliau tidak hadir. Bermakna beliau mengambil keputusan untuk berkecuali daripada menentang terus, tetapi keputusan itu dilihat tidak mempengaruhi kedua-dua pihak. Baik, itu jelas Profesor Dr. Siva Murugan Pandian mengenai dengan apa yang dikatakan. Secara analisis, apa yang dilakukan tindakan kuli bersama dengan Dr. Mahathir Mohamad semeja, senada pada Isnin lalu apabila mereka ini struktur politik. Pada masa yang sama, Lokman untuk berkongsi apa lagi yang dikatakan oleh penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan ini mengatakan bahawa lebih ingin kita tumpukan selepas RUU pembekalan belanjawan 2021 ini diluluskan di Dewan Rakyat. Menjadi persoalan adakah gerakan ini akan berterusan selepas ini untuk mendesak ketidakpercayaan keabsahan Kerajaan Perikatan Nasional, terutamanya PN dan juga di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas ini. Dan desakan-desakan ini juga jelas Profesor Dr. Siva Murugan, ia memberi desakan juga agar pilihan raya umum ke-15 dapat dipercepatkan. Ketika kita pandemik ini, mungkin itu persoalan yang timbul ketika ini. Bagaimana gerakan pada masa yang sama, jelas Profesor Dr. Siva, kemungkinan juga jika gerakan ini terus wujud dan gerakan ini diperluaskan untuk memberi persepsi ketidakpercayaan keabsahan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Kerajaan Perikatan Nasional, ia mungkin juga akan kita lihat bagaimana gabungan parti politik atau individu-individu pemimpin tertentu untuk merealisasikan agenda ini sebenarnya, Lokman. Okey, semalam kita juga ada berhubung dengan salah seorang lagi ahli Parlimen UMNO, ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar, berkenaan dengan keputusan kuli untuk tidak hadir dalam sesi pengundian belanjawan 2021. Sudah tentu ramai yang bertanyakan sama ada UMNO akan mempertimbangkan tindakan disiplin terhadap YB Kuli yang dilihat tidak senada dengan ahli-ahli Parlimen UMNO yang lain, tidak mengambil pendirian yang sama secara umumnya. Ini kata Tan Sri Noh semalam. Bagi saya, apa juga undian di dalam parlimen ini ialah ini hak individu, hak ahli parlimen. Kerana kerajaan ini ditubuhkan ialah kerajaan di antara persetujuan ahli-ahli parlimen. Jadi bermakna terpulang kepada individu, sama ada nak datang ataupun tidak, itu bagi saya itu tak ada kaitan dengan parti. Saya tidak bersetuju kerana dengan tindakan disiplin, kerana sebenarnya yang saya kata tadi, keputusan ini ialah keputusan individu, bukannya keputusan parti. Masa kita tubuh kerajaan dulu pun, kita tidak ada rujuk pada parti pun. Ini sama-sama ahli parlimen yang bersetuju untuk menubuhkan kerajaan. Bagi saya, keadaan sekarang ini, yang kerajaan ini memang agak kurang stabil. Tapi dan juga sama ada sokong tak sokong ini terpulang kepada
hak ahli parlimen. Jadi adakah ini satu kejadian yang mungkin sekali berlaku, one off, ataupun saat kita berada di satu titik tolak di mana kita bakal menyaksikan demokrasi itu bakal lebih terbuka dalam negara ini, kerana sekarang tidak seperti yang kita lihat dulu ataupun sekurang-kurangnya sangat jarang kita lihat dulu, Faris, ahli parlimen dari satu parti yang mengambil keputusan yang tidak sama dengan majoriti ahli parlimen yang lain. Apa agaknya impak terhadap keadaan demokrasi, norma demokrasi di Malaysia secara keseluruhannya, tindakan Kuli ini? Baik, itu yang dikatakan oleh Profesor Dr. Siva sebentar tadi, Senator Lokman, apabila beliau mengambil tindakan sebagai seorang ahli parlimen, meskipun beliau veteran UMNO, meskipun beliau merupakan penasihat UMNO sendiri, pada masa yang sama Profesor Dr. Siva mengatakan ia tidak mempengaruhi mana-mana pihak. Kerana apa yang dikatakan oleh Presiden UMNO pada September lalu mengatakan bahawa boleh memilih ataupun menyokong terbuka. Jadi mungkin kita boleh melihat demokrasi yang lebih besar ia dapat dilahirkan menerusi dengan pendirian ini. Pada masa yang sama, impaknya apa? Impaknya kepada parti juga, di mana Profesor Dr. Siva juga mengatakan bahawa sebagai satu parti politik yang boleh dikatakan legend ataupun pengalaman dalam industri ataupun dalam politik Malaysia khususnya, parti ini juga perlu berpendirian, meletakkan hakiki apakah pendirian parti ini. Kerana jika ini juga demokrasi ini besar, pada masa yang sama apakah impaknya kepada parti? Kerana kalau kita tahu sebelum ini, apabila pendirian itu diambil tersasar sedikit ataupun tidak senadar dengan parti politik, tindakan akan diambil kepada pihak berkenaan. Pada masa yang sama juga Profesor Dr. Siva mengatakan jika diambil tindakan pada Kuli ini, ia juga bahkan memberikan impak. Kerana beliau berpengaruh, beliau juga mempunyai akar umbi, dan jika itu terjadi, kemungkinan kerapuhan itu boleh berlaku dalam sesebuah parti politik. Pada masa yang sama, demokrasi besar ini mungkin kita boleh raikan, pada masa yang sama ia juga memberi tekanan kepada setiap ahli politik, pemimpin parti-parti politik tertentu, khususnya UMNO, untuk melihat semula apakah pendirian mereka hakiki. Kerana pada masa yang sama juga kita sedang menanti Pilihan Raya Umum ke-15. Adakah pendirian ini sama ataupun sebaliknya? Itu persoalan yang ditimbulkan ketika ini dan perlu dilihat dari semasa ke semasa, Lokman. Okey, segala apa yang kita saksikan sekarang ini ada kelebihan dan mungkin kekurangannya. Kelebihannya adalah mungkin kita berdepan situasi ataupun pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka dan lebih matang di Malaysia, berbeza berbanding sejak 60 ataupun 70 tahun yang lepas. Tapi kekurangannya adalah mungkin ia akan menyumbang kepada ketidakstabilan politik. Kerana dalam satu-satu parti itu juga mungkin tidak semua ahli parlimen yang bersetuju dan tidak akan mengundi untuk menyokong satu-satu dasar. Justru mewujudkan lebih banyak ketidaktentuan kepada segala dasar yang kerajaan mahu perkenalkan atau undang-undang yang mahu diluluskan. Semalam kita lihat 3 undi sahaja beza, 111 menyokong belanjawan 2021 dan 108 tidak menyokong, dan Kuli bukan salah seorang, memang seorang saja yang tidak hadir. Tapi tak apa, kita akan terus mengikuti liputan politik negara ini bersama dengan Faris Azman dan rakan wartawan yang lain. Terus setia bersama saluran 501 dan astroawani.com. Kita akan terus bukan sahaja membawakan liputan terkini kepada anda, tapi analisa dan kupasan berkenaan apa impak segala berita yang kami bawakan kepada anda untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Tapi kita berhenti seketika. Selepas ini kita nak berehat seketika daripada sembang politik. Kita nak bincang berkenaan dengan dunia seni dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza selepas ini.